Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Dr. Vivian Balakrishnan, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Singapura yang mengadakan lawatan ke negara ini selama 1 hari. Menyertai bersama Tuan Yang Terutama semasa majlis menghadap tersebut ialah Tuan Yang Terutama Heng Ek Yew, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam dan Mr. Stanley Loh, Setiausaha Kedua Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri Republik Singapura. Turut hadir ialah Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datu Perkemajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua. Majlis menghadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman. Semasa majlis menghadap, Kebawah Dulia Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Singapura telah berbincang mengenai isu-isu dua hala dan serantau yang berkepentingan bersama di antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Selain itu, Tuan Yang Terutama juga menyampaikan sokongan penuh Republik Singapura terhadap negara Brunei Darussalam selaku pengerusi ASEAN bagi tahun 2021 dalam sama-sama mencapai matlamat deliverables yang dihasratkan. Pada menjunjung titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan merujuk kepada siaran media Jabatan Perdana Menteri bertarikh 10 Mac 2021. Jabatan Perdana Menteri ingin maklumkan mengenai perkara berikut. Penangguhan kebenaran kemasukan warga negara asing daripada Malaysia termasuk perjalanan transit melalui pos-pos kawalan darat dan laut dengan melintasi negara Brunei Darussalam adalah dilanjutkan selama 14 hari lagi iaitu dari 24 Mac sehingga 7 April 2021. Sementara itu, transit melalui negara Brunei Darussalam hanya boleh dipertimbangkan bagi kenderaan-kenderaan yang mempunyai penyata kebenaran transit yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam dengan jaminan atas sokongan daripada pihak berkuasa Malaysia yang berkenaan dengan dikenakan syarat dan prosedur kemasukan yang sedia ada bagi tujuan berikut iaitu atas urusan rasmi kerajaan, persekolahan, perkhidmatan kecemasan seperti ambulans, polis dan tentera dan transport operators berdaftar di Malaysia dengan permit lintas batas yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam bagi penghantaran bekalan import yang esensial ke negara Brunei Darussalam dan Malaysia. Penangguhan sementara kebenaran bagi pengambilan dan penghantaran barangan milik individu di lokasi-lokasi khusus di pekarangan sempadan checkpoints yang dibuat oleh runners berdaftar di negara Brunei Darussalam juga adalah dilanjutkan selama 14 hari lagi sehingga 7 April 2021. Penangguhan sementara kebenaran bagi keluar dan masuk negeri secara ulang-alik komites melalui pos-pos kawalan darat maupun laut bagi tujuan pekerjaan adalah juga dilanjutkan selama 14 hari sehingga 7 April 2021. Syarat-syarat bagi pertimbangan keluar masuk yang dinyatakan di atas adalah tertakluk kepada penelitian Jawatan Kuasa Pandu Hal Ehwal Rentas Sempadan dari semasa ke semasa. Bagi sebarang maklumat lanjut dan terperinci, boleh menghubungi Travel Hotline di talian 120 semasa waktu bekerja. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-17 Majlis Mesyuarat Negara hari ini antara lain membincangkan teknik-teknik moden dalam meningkatkan lagi pengeluaran sektor pertanian, isu zakat dan akta mengenai pelajaran agama. Perinciannya selepas ini teruskan bersama kami. Pencapaian sektor pertanian, perikanan dan perhutanan sepanjang tahun 2020 antara tumpuan perbahasan pada mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-17 Majlis Mesyuarat Negara hari ini.
Untuk mengikuti laporan khas sidang mesyuarat tersebut, kita bersama Nur Baizura Andy. Terima kasih Razik dan Rofizah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesyuarat pertama dari musim pemesyuaratan ke-17 Majlis Mesyuarat Negara yang bersidang bagi hari ke-8 hari ini meluluskan peruntukan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan berjumlah lebih 68 juta ringgit untuk dijadikan sebahagian daripada jadual rang undang-undang 2021 perbekalan 2021-2022. Dewan juga membahaskan peruntukan lebih 296 juta ringgit bagi Kementerian Hal Ehwal Agama. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, ketika membentangkan mukadimah peruntukan kementeriannya pada sidang sebelah pagi tadi, antara lain mengongsikan pencapaian yang diraih sepanjang tahun 2020 bagi sektor pertanian, perikanan, perhutanan dan pelancongan. Jumlah keluaran ayam pedaging bagi tahun 2020 meningkat sebanyak 7.24% kepada 26,364.82 metrik tan, iaitu tahap keluaran yang paling tinggi pernah dicapai oleh negara ini. Jumlah keluaran telur ayam bagi tahun 2020 meningkat sebanyak 7.71% kepada 171.93 juta biji. Jumlah keluaran daging, kerbau dan lembu bagi tahun 2020 meningkat sebanyak 46.67% pada 2.148.75 metrik tan. Jumlah keluaran beras bagi tahun 2020 meningkat sebanyak 67.4% kepada 2.511.31 metrik tan. Jumlah import beras bagi tahun 2020 menurun sebanyak 6.02% kepada 34.082.40 metrik tan. Jumlah keluaran ikan dan udang bagi tahun 2020 meningkat sebanyak 10% pada 16.120 metrik tan. Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan juga menjelaskan pencapaian sara diri dalam beberapa sektor termasuk bidang pertanian dan perikanan. Bagi sektor ternakan, negara secara purata hampir mencapai 100% sara diri dalam sektor ayam pedaging, 100% sara diri bagi bekalan telur ayam dan sekitar 62% sara diri bagi bekalan daging kerbau dan lembu. Bagi sektor tanaman pula, negara mencapai sekitar 67% sara diri bagi bekalan sayur-sayuran tropika dan sebanyak 46% sara diri bagi bekalan buah-buahan tropika. Bagi sektor padi beras, negara mencapai secara purata sekitar 8.23% sara diri. Dan bagi sektor perikanan, negara mencapai secara purata sekitar 81% sara diri. Bagi memajukan sektor perikanan pula, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menjelaskan kementeriannya melaksanakan beberapa inisiatif melalui kaedah Public-Private Partnership PPP. Berikutan titah perkenaan ke bawah Yang Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam jua dan melalui request for proposal RFP, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan telah melantik Muara Port Company Sdn Bhd MPC, sebuah syarikat GLCs milik bersama Darussalam Assets dan Beibu Group dari Republik Rakyat China, iaitu bagi mereka bentuk, membangun, mengurus dan memelihara kompleks pendaratan ikan di Serasa. Sektor pelancongan antara yang menerima kesan akibat pandemik COVID-19. Menurut Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, meskipun jumlah ketibaan pelancong ke negara ini mencatatkan penurunan pada tahun lalu, namun kementerian tersebut terus giat mempromosikan pelancongan domestik. Walau bagaimanapun, bagi memastikan adanya kesinambungan dalam perniagaan
berkaitan pelancongan, maka Jabatan Kemajuan Pelancongan dengan kerjasama stakeholders telah mengadakan aktiviti mempromosi pelancongan domestik, terutama melalui promosi makanan tempatan di kesemua daerah di negara Brunei Darussalam. Ketika ini sektor pelancongan menyediakan sebanyak 3,152 pekerjaan, di mana 70% adalah anak-anak tempatan. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan mempunyai strategi ke arah penggunaan teknik-teknik moden dalam meningkatkan lagi pengeluaran sektor pertanian. Ini dijelaskan oleh Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan sebagai respon kepada persoalan yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Awang Haji Tahmid bin Haji Nudin mengenai inisiatif untuk memajukan lagi industri pertanian dan perikanan. Masa ini satu percubaan sedang dibuat untuk memperkenalkan benih padi yang boleh menghasilkan sehingga 8 tan sehektar. Jadi dengan teknologi hybrid, kita boleh meningkatkan pengeluaran kita pada setiap hektar dan akan memperkayakan padang-padang kita sendiri. Sama juga dengan teknik menggunakan hydroponics, petigasi dan aquaponics. Semuanya ini akan bertujuan untuk menjimatkan kawasan, menjimatkan tenaga, tetapi akan menggandakan hasil pada perencanaan. Yang penting satu, penggandaan hasil. Keduanya, hasil yang konsisten dan selamat untuk dimakan. Berhubung cadangan yang disuarakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Mohimin bin Haji Johari alias Johari bagi tawaran untuk memajukan tapak-tapak pelancongan yang berpotensi di negara ini melalui FDI, Government Link Company atau Public-Private Partnership, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan seterusnya menjelaskan. Memang sebagai satu strategi bagi kementerian untuk menggalakkan FDI ataupun private sector untuk memajukan. InsyaAllah dalam beberapa bulan akan datang ini ada 2 lagi RFP akan dikeluarkan bagi pelabur-pelabur untuk memajukan beberapa kawasan yang sudah digazet di bawah Jabatan Pelancongan untuk dimajukan sebagai amusement park ataupun edutainment park ataupun sebagai restoran untuk di tempat-tempat tertentu dan lain-lain lagi . Pada sesi sebelah petang, Dewan membahaskan peruntukan Kementerian Hal Ehwal Agama berjumlah RM296,827,263. Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Agama ketika membentangkan mukadimah hala 7 peruntukan kementerian tersebut menjelaskan meskipun perkhidmatan pendidikan agama terjejas dengan penutupan sekolah untuk beberapa waktu dan di sebalik norma baharu, pembelajaran masih dapat diteruskan dengan tata cara penyediaan home learning pack dan secara dalam talian. Kaulah suka mengungsikan bahawa hasilnya adalah positif, sangat membanggakan. Iaitu diukur menurut KPI-nya, pendidikan agama berkesan, menjana generasi intelek dan profesional. Dari segi peperiksaan awam dalam tahun 2020 itu menunjukkan kenaikan seramai 9.74%. Murid yang berjaya mendapat 5A dalam peperiksaan PSR. Sementara bagi peperiksaan peringkat menengah O-level, iaitu peperiksaan umum, mencatatkan kenaikan lebih 10%, iaitu 10.05% pelajar berjaya mendapat 5 O-level ke atas. Dan manakala bagi peperiksaan A-level pula, meningkat seramai 4.25% pelajar yang mendapat 2 A-level ke atas.
Menyentuh mengenai zakat, Menteri Hal Ehwal Ugama menyatakan walaupun negara dilanda dengan keadaan luar biasa tahun lalu, jumlah kutipan zakat fitrah tidak menunjukkan penurunan. Bahkan perkara itu menunjukkan kejayaan inisiatif pembayaran zakat dalam keadaan dan norma baharu, antaranya dengan menggunakan kaedah pembayaran secara pandu lalu yang dibuat oleh salah sebuah masjid di daerah Brunei dan Muara. Hasilnya sangat disyukuri, iaitu kalau dibandingkan dengan masjid tersebut pada tahun 2019 cuma mengutip sebanyak RM5,539.21. Tetapi pada tahun lepas dalam keadaan COVID, dengan cara drive-thru itu, masjid berkenaan mengutip sebanyak RM44,261.62. Bandingkan daripada RM5,000 kepada RM40,000 ke atas. Begitulah pula dengan cara lain untuk memudahkan warga kementerian-kementerian membayar zakat fitrah masing-masing. Dengan cara itu, seramai 3,684 orang warga kementerian-kementerian yang bertugas di bangunan-bangunan utama kementerian berkenaan telah dapat menunaikan pembayaran zakat fitrah mereka dalam tempoh 3 hari itu dan jumlah kutipan lebih RM10,000. Menteri Hal Ehwal Ugama juga mengongsikan data dan statistik pelaksanaan Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah yang dikuatkuasakan sepenuhnya secara berfasa bermula 1 Mei 2014. Sebanyak 652 kes di bawah kesalahan am yang telah selesai pendakwaannya dan 23 kes di bawah kesalahan curi yakni sarikah yang didakwa pendakwaannya di bawah kesalahan yang boleh dihukum takzir sahaja dengan denda atau dengan penjara atau dengan kedua-duanya, bukan di bawah hukuman had atau hudud. Dan 1 kes didakwa di bawah kesalahan mencederakan yang dijatuhi hukuman penjara serta arash, iaitu semacam pempasan yang wajib dibayar oleh pesalah kepada mangsa. Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Majlis Ugama Islam Brunei akan sentiasa meningkatkan integriti pelaksanaan kawalan atau undang-undang yang sedia ada. Menteri Hal Ehwal Ugama menjelaskan perkara tersebut bagi menjawab soalan yang diajukan oleh Yang Berhormat Awang Haji Abdul Hamid alias Sabli bin Haji Arshad. Untuk meleratkan halal bukan saja kepada makanan tetapi juga barang-barang lain. Bukan saja daripada kita pada masa ini, sebagaimana yang dimaklumi, bukan saja daging, ada undang-undangnya, daging-daging halal, undang-undang termasuk penyembelihannya. Bahkan juga dari segi kawalan, daripada pembekal-pembekal, masuk restoran-restoran, barang-barang yang dibekalkan itu adalah diaudit kehalalannya. Juga ditimbulkan Perintah Pendidikan Ugama Wajib 2012 daripada Yang Berhormat Pangeran Haji Muhammad bin Pangeran Haji Osman alias Osman. Bagi menjawab persoalan tersebut, Menteri Hal Ehwal Ugama menegaskan perintah tersebut mewajibkan ibu bapa atau penjaga untuk mendaftarkan anak masing-masing ke persekolahan ugama, bukan mengikuti pelajaran ugama. Akta mengenai pelajaran agama yang wajib itu bukan pelajaran agama wajib. Akta itu ialah mewajibkan ibu bapa anak-anak Islam ataupun penjaganya yang anak-anaknya berumur sekian-sekian, sekolah untuk sekolah rendah, untuk menghantar anaknya ke persekolahan agama. Bukan menghantar untuk pengajian agama, persekolahan agama. Jadi maknanya akta itu
memastikan adanya sekolah agama. Jadi mereka dipersekolahkan di sana. Jadi kerana itulah dari segi agama, akta itu ialah akta persekolahan agama, sekolahan wajib. Dewan menangguhkan sidangnya petang tadi dan akan disambung esok Selasa pukul 9.30 pagi. Rakaman persidangan harian boleh diikuti melalui saluran RTV Perdana pada pukul 9 malam dan selepas siaran Newsat 10. Sekian saja laporan khas untuk malam ini. Kembali bersama Razik dan Rofizah untuk mengikuti berita seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baizura. 15 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam melaporkan tiada kes baru dicatatkan hari ini. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara ini kekal 206, manakala jumlah keseluruhan kes sembuh adalah 188. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 65 kes. 649 orang sedang menjalani pengasingan diri mandateri. 15,283 orang menamatkan pengasingan diri mandateri sejak Mac 2020. Manakala 127 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 112,187 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Tata tertib yang betul semasa solat termasuk takbiratul ihram, rukuk, sujud, tasyahud awal dan akhir. Antara cara solat yang ditekankan dalam ceramah menghalusi solat mengikut mazhab Syafi'i, anjuran College University Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB dengan kerjasama Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Penanjung, Daerah Tutong semalam. Ceramah bersempena sambutan Isra' dan Mi'raj itu berlangsung di Masjid Kampung Penanjung, Daerah Tutong. Dr. Haji Adnan bin Haji Awang Besar, Rais College University Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB, dalam ceramahnya bertajuk demonstrasi menghalusi tertib solat mazhab Syafi'i antara lain menyentuh beberapa amalan sunat semasa mendirikan solat, bacaan sunat semasa solat dan selepas solat serta pendekatan untuk mendapatkan khusyuk semasa solat dan beberapa hikmah dalam tata tertib solat sebagai asas kecemerlangan umat. Demonstrasi tertib yang betul semasa solat juga diadakan, termasuk takbiratul ihram, meletakkan tangan ketika berdiri, cara rukuk, sujud, tasyahud awal dan akhir dan cara memberikan salam. Jabatan Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri dengan ini memaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi Yang Mulia Dayang Hajah Cairani binti Haji Sulaiman, pegawai tugas-tugas khas kanan di Kementerian Kewangan dan Ekonomi, dinaikkan pangkat sebagai Jurukira Agung di Jabatan Perbendaraan Kementerian Kewangan dan Ekonomi mulai 3 November 2020. Program Bridging the Gap di Hasrat dapat meningkatkan kesedaran orang ramai agar tampil memberikan sumbangan kepada mereka yang memerlukan, di samping dapat mengajar mereka yang terlibat
untuk siap sedia menyumbangkan tenaga terutama dalam kerja-kerja kemasyarakatan. Program bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37 tersebut dianjurkan oleh Teach Me Guru dan Klub Komuniti Belia Transformasi KKBT dengan kerjasama Askar Simpanan Melayu di Raja Brunei, Kementerian Kesihatan, Jabatan Pembangunan Masyarakat Japim. Pelaksanaan program tersebut disempurnakan pagi tadi dengan penghantaran sumbangan-sumbangan kepada para penerima yang disasarkan. Sumbangan yang dihantarkan adalah bagi 5 orang pesakit Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha yang mendaftar di bawah unit bantuan dan kebajikan hospital. Masing-masing tinggal di Perumahan Lambak Kanan, Kampung Perpindahan Mentiri, Kampung Bolkiah A, Kampung Sete A dan Kampung Masin. Sumbangan merupakan keperluan harian yang dihasrat dapat mengurangkan beban para penerima. Sumbangan-sumbangan yang disediakan terdiri daripada barang-barang asasi. Kalau sekiranya projek ini berjalan dengan lancar, kami ingin meneruskan lagi pada bulan Ramadan ini. Muhammad Hanif Azam Azlan muncul juara kejohanan DAT Perseorangan Belia Lelaki Terbuka sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37. Kejohanan anjuran Persatuan DAT Kebangsaan Negara Brunei Darussalam selama 2 hari tersebut melabuhkan tirainya petang kemarin. Dalam perlawanan akhir, Muhammad Hanif Azam Azlan mengalahkan Muhammad Nasiruddin Mazid 4-2. Tempat ketiga masing-masing disandang oleh awangku Muhammad Zulfikri Pengiran Muhammad Yani dan Muhammad Yusran awang Muhammad Yusra. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Pengiran Haji Muhammad Azlan bin Pengiran Haji Tengah Omar, pemangku Timbalan Pengarah Belia dan Sukan. Kejohanan Taekwondo Kebangsaan Brunei 2021 anjuran Persatuan Taekwondo Brunei Darussalam selama 2 hari melabuhkan tirainya lewat petang kemarin. Kejohanan berlangsung di Pusat Belia, Bandar Seri Begawan. 2 acara berlangsung iaitu Pumse dan acara yang baru diperkenalkan, Han Madang. Akademi 0 and 8 Mixed Martial Arts merangkul gelaran juara keseluruhan selepas mengutip 7 pingat emas, 4 perak dan 10 gangsa. United Taekwondo Gym yang mengumpul 3 emas, 7 perak dan 14 gangsa dan Rick Taekwondo Studio dengan 2 emas, 7 perak dan 7 gangsa pula masing-masing menduduki tangga kedua dan ketiga. Penyampaian pingat disempurnakan oleh Lim Ting San, Naib yang di-Pertua Persatuan Taekwondo Brunei Darussalam.